Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tajuk yang pertama iaitu bahagian-bahagian idgham. Bukankah kita selama ini telah mempelajari hukum idgham? Ya, kita memang telah pun pelajari hukum-hukum idgham sebelum ini. Tetapi hukum idgham ini adalah daripada tajuk hukum nun sakinah dan tanwin serta hukum mim sakinah. Jadi ada idgham yang lain pula ke Ustaz? Ya, hukum idgham yang akan kita pelajari pada kali ini ialah bahagian idgham. Pelik kan? Boleh pula ada hukum, ada pula ada bahagian. Okey, jadi idgham ini tidak samalah dengan idgham dalam hukum nun sakinah dan tanwin serta hukum mim sakinah tu lain. Jadi tidak sama kerana bahagian idgham terbahaginya kepada 3. Iaitu kita tengok yang pertama bahagian-bahagian idgham ini. Yang pertama adalah idgham mutamasilain. Yang kedua idgham mutajanisain. Yang ketiga idgham mutaqaribain. Okey, sebut sama-sama dengan saya. Yang pertama idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Yang kedua idgham mutajanisain. Sekali lagi idgham mutajanisain. Yang ketiga idgham mutaqaribain. Yang ketiga idgham mutaqaribain. Kita melihat satu persatu. Hari ini kita akan mempelajari satu sahaja bahagian idgham, iaitu pengertian idgham mutamathilain. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan mempelajari 2 bahagian yang lain. Kita melihat satu persatu, iaitu yang pertama, apakah maksud idgham? Ya, idgham ialah bermaksud menggabungkan. Apa dia adik-adik? Idgham bermaksud menggabungkan. Mutamathilain. Apa maksud mutamathilain? Okay, kita maksud bermaksud 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Jadi bila mana idgham mutamasilain ialah menggabungkan 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat, sama ada dalam satu kalimah ataupun 2 kalimah. Okey, nampak macam kurang faham, macam pelik. Tak apa, kita akan tengok satu persatu. Bagaimana cara kita nak mengenal dan bagaimana juga cara kita untuk membaca idgham mutamasilain. Seterusnya, kaedah untuk mengenal idgham mutamasilain. Macam mana kita nak kenal huruf idgham mutamasilain? Iaitu yang pertama, mestilah huruf yang pertama mestilah sukun. Ya, huruf yang pertama mesti sukun dan huruf kedua mestilah berbaris. Bila saya sebutkan sekali lagi tadi, idgham mutamasilain ini dia adalah huruf yang sama. Huruf pertama dia sama, huruf kedua dia pun sama. Tetapi macam mana kita nak kenal huruf yang pertama adalah berbaris sukun ataupun baris mati, dan yang kedua huruf keduanya ialah berbaris. Dia tak kisah berbaris depan, berbaris atas ataupun berbaris bawah. Okey. Seterusnya, kaedah bacaan idgham mutamasilain. Macam mana kita nak membaca idgham mutamasilain ini? Okey, iaitu hendaklah dibaca dengan memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan ditasydidkan huruf yang kedua. Ya Allah, peningnya Ustaz, macam mana ini? Okey, kita tengok satu persatu. Kita baca sekali lagi. Hendaklah dibaca dengan memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan ditasydidkan. Maksud tasydid tu ialah disabdukan huruf yang kedua. Kalau tengok keadaan macam ni, kita macam kurang faham. Tetapi bila kita tengok ayat ini, insya-Allah kita akan lebih faham. Seterusnya, Ini adalah contoh idgham mutamathilain
pada ayat. Contohnya kat sini yang ustaz boleh berikan iaitu ba bertemu ba. Ya, ba bertemu ba. Contohnya yang ustaz boleh berikan yang warna merah tu. Faqul nadrib bi'asaka. Faqul nadrib bi'asaka. Nampak di situ huruf ba bertemu dengan huruf ba. Ba itu berbaris mati dan ba yang kedua ialah dia berbaris bawah. Macam saya sebut sebelum ni tadi, hukum yang pertama, huruf yang pertama ialah mestilah berbaris sukun dan huruf yang kedua mestilah berbaris. Sebab itu dia seolah-olah kita baca seperti kita sabdukan dia. Ya, sekali lagi, faqul nadrib bi'asaka. Okey. Huruf yang seterusnya ialah huruf ta. Ta bertemu ta. Ya. Contoh untuk ayat ialah fama rabihat tijaratuhum. Okey, nampak kat situ huruf ta bertemu dengan huruf ta. Ta berbaris sukun dan ta yang kedua berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Sekali lagi, fama rabihat tijaratuhum. Nampak kat situ ta bertemu dengan ta. Contoh yang lain iaitu dal bertemu dal. Dal bertemu dal. Contoh ayat waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Okey, ikut sama-sama dengan ustaz. Waqad dakhalu. Okey, nampak kat situ dal yang pertama adalah berbaris sukun. Dal yang kedua berbaris fathah. Itu dia dal bertemu dengan dal. Contoh yang lain ialah huruf kaf. Kaf bertemu kaf. Contoh ayat yudrikumu. Yudrikumu. Ikut sama-sama dengan ustaz. Yudrikumu. Okey, sama kan, jadi nampak kat sama juga. Kaf berbaris mati, berbaris sukun. Itu yang pertama. Huruf yang kedua hendaklah berbaris. Dia tak kisah baris atas, depan ataupun kat bawah. Jadi kat sini kaf bertemu dengan kaf. Kaf itu adalah berbaris dhammah. Okey, sebut sama-sama dengan ustaz. Yudrikumu. Okey. Seterusnya ialah contoh idgham pada surah dan ayat Al-Quran. Okey, baik. Di sini ustaz boleh jelaskan di mana terdapat 35 contoh idgham mutamathilain di dalam Al-Quran. Okey, adik-adik boleh tengok di dalam Al-Quran apa yang ustaz telah berikan. Ini adalah contoh surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, surah An-Nisa ayat 78, surah Al-Maidah ayat 61, surah Al-A'raf ayat 95 dan surah Al-Isra ayat 33. Jadi insya-Allah adik-adik yang berada di rumah boleh cuba untuk melihat di dalam Al-Quran. Cuba cari 5 ayat yang di dalam Al-Quran seperti yang saya nyatakan ini, iaitu ada 5 surah ini. Ada kalau ikutkan ada 35 contoh idgham mutamathilain, tetapi apa yang ustaz boleh berikan ialah 5 contoh di dalam Al-Quran. Sekiranya adik-adik ada masa, cuba cari di dalam Al-Quran di mana kita hendak mengenali lebih banyak lagi bagaimana contoh ayat idgham mutamathilain ma'al ghunnah. Okey, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan semua anak-anak, adik-adik boleh mengikuti apa yang telah ustaz ajarkan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.